Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada saya dan kita semua, kita masih ada peluang untuk mendapatkan mati syahadah fi sabilillah. Nak bagi hati ni jinak mudah. Tuan-tuan, malam ni kalau lah esok kita dengar Imam Mahdi datang, dia di bai'ah. Berapa orang malam ni akan pergi, termasuk saya? Berapa orang yang akan pergi menyahut seruan Rasulullah, mendapatkan peluang hebat ni, duduk bersama dengan manusia yang paling warak dan paling taqwa di atas muka bumi Allah, bersama-sama berjuang dan kemudian bersama-sama menikmati pemerintahan Islam ketika itu? Berapa orang yang sanggup pergi? Kalau esok, tuan-tuan, esok Ahad, esok Sabtu. Sabtu boleh ke Ustaz? Kalau kerja kan, esok kerja tak confirm lagi Ustaz, nak kerja tak confirm lagi, macam mana nak pergi Ustaz? Soalan yang datang, anak 6 orang Ustaz, semua sekolah lagi. Soalan tu akan datang kerana zaman kemunculan itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah seperti zaman yang kita hidup malam ni. Suasana kita pergi kerja, kita ada keluarga, kita ada anak, kita datang ke masjid, kita belajar, kita ada urusan. Suasana dan tuntutan iman beginilah. Waktu tu Imam Mahdi datang. Waktu itulah pakat tanya iman masing-masing, siapa yang akan pergi menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang? Sudah tentu tidak ramai. Pasti tidak ramai. Kerana pahala syahid itu besar, ganjaran syahid itu sangat besar. Sebab tu tak ramai akan berjaya untuk mendapatkan ganjaran syahid itu. Mesti tak ramai. Malam ni saja kita fikir, bukan sejam ni, yang seminit ni pun kita duk fikir macam-macam dah. Rumah tak habis lagi. Kereta dah lah baru keluar bulan lepas baru. Macam mana nak pergi, dia kata. Cucu seorang pun tak ada tengok lagi. Anak sulung baru masuk universiti. Macam mana nak pergi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, persoalan kekeluargaan, perniagaan, harta, itulah juga yang bermain di fikiran seluruh syuhada yang berkorban pada jalan Allah 1400 tahun ni. Tetapi mereka berjaya untuk menepis ke semua persoalan itu dan akhirnya berjuang menyertai peperangan sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah pada zaman Sultan Muhammad Fatih dan sebagainya. Mereka juga punya anak, mereka juga punya pekerjaan, mereka juga punya kehidupan sama seperti kita, bahkan mereka lebih sukar kehidupan mereka daripada hidup kita yang serba moden ni. Tuan-tuan, dengan sebab itu syahadah ini untuk membiarkan dia bertapak dalam hati kita, mesti dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Nabi kata, sesiapa yang selalu memohon kepada Allah dan berazam kepada Allah, tiap-tiap hari minta, setiap hari berazam untuk mendapatkan syahadah, Nabi kata Allah akan memberikannya kedudukan itu sekalipun dia mati di atas katilnya. Tuhan bagi dia mudah. Dengar nak mati syahid, dengar nak berjihad, hatinya mudah. Tapi kalau tak pernah terlintas dalam kepala otak, cuma duk fikir macam mana nak bayar hutang, dalam kepala otak nak daftar anak ke mana, dalam kepala otak bulan depan punya cuti nak pi ke mana, dalam kepala otak nak berniaga apa pula, satu lagi nak buka perniagaan di mana, tak pernah terlintas untuk syahadah, untuk jihad. Datang masanya, muncul Al-Imamul Mahdi, maka ketika itu mustahil untuk dia pergi ke sana. Mustahil. Dia memang takkan terlintas pun untuk pergi. Orang bagi tahu ni, orang bagi tahu.
Waktu tu semua syarat telah pun ada pada lelaki. Contohnya, pada lelaki itu yang sedang mengaku bahawa dirinya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, para ulama kesemuanya telah berhimpun di kelilingnya, di Makkahul Mukarramah, di bai'ah di hadapan Kaabah. Sampai ni berita kita. Macam mana ni? Tangan duk cedok cakut dia. Macam mana nak pergi ni? Nak bawa ubat banyak mana? Dia fikir. Nak tinggal kat anak RM4. Tak apa, tak jadi ya. Semoga kalian memperolehi syahadah. Saya doakan. Dah yang tu hantar mesej. Rugi kita. Rugi. Nak dapat syurga zaman ni tuan. Zaman ini nak dapat syurga. Inilah peluangnya.